InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bihalain harami wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimtika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasrifu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita online. Khas kita tunjukkan untuk masjid Bandar Baru Bukit Puchong, InsyaAllah. Mohon share program ni, InsyaAllah. Sama-sama kita share. Sambil-sambil itu kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah. Sama-sama kita share, InsyaAllah. Mohon share. Mohon share Bukit Puchong, InsyaAllah. Alhamdulillah, InsyaAllah. Kita teruskan bab sambungan semalam, bab yang di hujung, bab yang pertengahan, InsyaAllah. Bab 66, amal bergantung kepada niat, InsyaAllah. Amal bergantung kepada niat. Siapa yang di kitab boleh buka muka surat 571, kitab baru, InsyaAllah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Maisarah berkata, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak menerima perkataan seorang hakim, tetapi aku melihat tujuan dan niatnya. Maka bila tujuan dan niatnya kepadaku, maka aku jadikan diamnya untuk berfikir dan bicaranya sebagai zikir meskipun ia tidak berkata-kata. Ini diceritakan oleh penulis. Sanad daripada Zaid bin Maisarah berkata, Allah telah berfirman, aku tidak menerima perkataan seorang hakim, tetapi aku melihat tujuan dan niatnya. Allah tak terima perkataan seorang hakim, tapi Allah tahu, Allah mau melihat tujuan dan niatnya. Tujuannya sebagai hakim,
niatnya sebagai hakim. Maka bila tujuan dan niatnya kepada Allah, maka Allah jadikan diamnya untuk berfikir. Bila hakim tu senyap, bukan senyap macam tu je, dia terus berfikir dan bercaranya sebagai zikir meskipun ia tidak berkata-kata. Walaupun tak bercakap ataupun bercakap, dia tetap dipanggil bab zikir. Zikir berkata terus dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Dia mentaati dan takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abu Lais meriwayatkan dengan sanad dari Ibrahim An-Nakai berkata, sesungguhnya ada kalanya seorang mengucapkan kalimat yang membuat marah, akan tetapi niat yang sebenar adalah baik. Maka Allah menjadikan orang-orang yang menerima dengan rasa maaf, sehingga orang berkata niatnya baik, tidak bermaksud jahat. Dan sebaliknya ada kalanya seorang berkata baik tetapi niatnya tidak baik, maka Allah menjadikan para pendengarnya, maka niatnya tidak baik, maka Allah menjadikan para mendengarnya mengikut niat, sehingga mereka berkata matlamatnya tidak baik, betul perkataannya baik, tetapi tujuannya tidak baik. Sebab tu hati-hati. Ceritakan sini, ada kalanya seorang mengucapkan kalimat dengan membuat kalimat yang membuat marah, akan tetapi niat sebenarnya adalah baik. Nampak dia marah tapi sebenarnya hatinya, niatnya baik. Maka Allah menjadikan orang-orang yang menerima dengan rasa maaf. Kadang-kadang keras perkataan dia, tapi dia menyentak ataupun sentak hati seorang, ataupun menyentuh, ataupun mengingatkan dia balik kepada Allah Ta'ala. Sehingga orang berkata niatnya baik, tidak bermaksud jahat. Nampak perkataan itu kasar ataupun keras, tapi sebenarnya untuk menyentak. Ada dalam Quran, ada. Maksudnya di Quran pun ada bab yang keras pada tempatnya, adil pada tempatnya. Sehingga orang berkata niat yang baik tidak bermaksud jahat. Sebaliknya ada kalanya seorang berkata baik tapi niatnya tidak baik. Lembut perkataannya tapi dia munafik, dia berlakon sahaja. Sebab niatnya memang confirm tidak baik, mulutnya manis tapi niatnya lain. Maka Allah menjadikan para pendengarnya mengikut niat, sehingga mereka berkata matlamatnya tidak baik, betul perkataannya baik, tetapi tujuannya tidak baik. Ini berlaku zaman sekarang. Orang yang kerja-kerja dengan bab dunia, terkejar-kejar nak bab kuasa, perkataannya sungguh baik, janjinya baik, janjinya hebat, tapi matlamatnya tidak baik. Tak sedar, dah diperingatkan Allah Ta'ala, masih lagi dengan ketetapan lain, niat yang tidak baik, dipesankan sampai tak tahan. Padahal Allah tunjukkan dah peringatan macam-macam, tapi masih lagi nak berlakukan. Macam tak ada akal, macam tak ada otak untuk mikirkan keadaan semasa. Aun bin Abdullah berkata, dahulunya orang-orang solihin masing-masing menulis surat kepada kawannya 3 kalimat. Man amila li akhirati kafahu Allahu amra dunyahu, wa man aslaha sariratu aslahallahu ala niyatahu, wa man aslaha fima bainahu wa bainallahi aslahallahu fima bainahu wa bainan nas. 3 kalimat sahabat, orang-orang solihin menulis surat kepada kawannya. Pertama, siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah mencukupkan segala urusan dunianya. Siapa yang beramal untuk akhirat, Allah cukupkan, Allah lengkapkan urusan dunia. Dan niatnya untuk
akhirat. Niat 100% akhirat. Yang kedua, seorang solehin menulis kalimatnya, siapa yang memperbaiki niatnya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Niatnya yang terbaik, ya, buat yang paling baik, dibaiki niatnya, maka Allah baiki zahirnya, luarannya dibaiki. 3, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Tu, ya. Maksudnya kalau Allah benci, tak jadi apalah. Kita terasa hebat, tapi Allah benci. Bila Allah benci, Allah perintahkan satu alam ni benci pada manusia tersebut. Contoh ada. Ya. Bila Allah sayang pada makhluk tersebut, contohnya pun ada juga. Satu alam, satu dunia, satu alam ni sayang pada makhluk. Ada contoh? Ada. Rasulullah SAW, ya, Nabi disayangi, dikasihi, kekasih Allah Ta'ala. Akhirnya Allah perintahkan satu alam ni sayangkan Rasulullah SAW. Sampailah ni pun masih lagi kita sebut, masih lagi kita berselawat. Pasal apa? Sayangnya Allah. Satu alam Allah perintahkan. Mula dengan Jibril, perintahkan jika hamba tersebut Allah kasih. Sekiranya Allah benci, ya, hamba tersebut tidak langsung memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala, Allah murka pula, satu alam ni pun akan benci. Contoh ada, ya, Fir'aun, Namrud, ya, kaum Ad, Abu Lahab, sampai ditulis dalam Al-Quran, tabat tiada abi lahabi wa ta. Ceritakan keburukan, Allah murka. Sebab tu kita dipesan, siapa baiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Al-Hasan ketika mengertikan firman Allah, kullun ya'malu ala syakilati, ya'ni ala niyyatihi, lianna sihhata amali bin niyat. Al-Hasan ketika mengertikan firman Allah, katakanlah tiap yang beramal menurut niatnya, yakni sahnya amal tergantung pada niat. Apa yang kita berniat, kita beramal, ada bab 4, bab-bab yang mula kita baca dulu, iaitu bab ikhlas. Amal kebajikan yang kita nak buat mesti ada 4. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, tulus ikhlas melulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita diajar bab niat. Tiap orang beramal menurut niatnya, yakni sahnya amal tergantung daripada niatnya. Pada niat tak ada apa, mesti ada 4 tu. Salah satunya yang paling hebat ialah niat. Nabi SAW bersabda, nibatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Sebab niat itu mendapat pahala tanpa amal. Sedang amal tanpa niat tidak ada pahalanya. Dan juga kerana niat ia dapat berbuat kebaikan selama hidup. Dan tidak dapat berbuat kebaikan selama hidup, juga kerana niat itu perbuatan hati. Sedang hati itu pusat makrifat. Dan semua yang timbul dari pusat itu lebih utama, yakni afdal daripada lain-lainnya. Ini pasal apa? Sebab niat itu mendapat pahala tanpa amal. Terniat nak sedekah, tapi tak terbuat, terlupa bawa duit, dapat tak pahala? Memang dapat. Ini, ya, niat nak bagi RM50, kita bawa RM1. Pasal apa? Terlupa. Ataupun bertukar baju, ataupun bertukar seluar, kita dah simpan dah, tapi hari ni kita tukar seluar, tukar seluar baru, gosok seluar baru, tiba-tiba
tak teringat duit yang ada di seluar yang sebelum tu. Hanya kita dah ada niat, dah pasang dah, standby dah duit untuk bersedekah. Sedang amal tanpa niat tidak ada pahalanya. Setiap amal kita mesti ada bab niat. Tak ada niat, tak jadi apa. Buat saja-saja je, tak ada apa-apa benda. Dan juga kerana niat ia dapat berbuat kebaikan selama hidup dan tidak dapat berbuat kebaikan selama hidup. Dan kerana niat ia dapat buat kebaikan selama dia hidup. Kerana niat ia dapat berbuat kebaikan selama dia hidup. Tidak dapat buat kebaikan selama hidup. Juga kerana niat itu perbuatan hati. Sedang hati itu pusat ma'rifat dan semua yang timbul dari pusat itu lebih afdal daripada yang lain-lain. Ni pangkalan dia, pusat dia daripada hati kita. Nabi SAW bersabda, seorang hamba dihadapkan pada hari kiamat membawa hasanat sebesar bukit. Lalu ada seruan, siapa yang berasa pernah diinaya oleh fulan boleh datang untuk dibayar. Maka datanglah beberapa orang lalu mengambil bahagiannya sehingga tiada tinggal satu pun dari hasanat yang banyak itu. Sehingga hamba itu menjadi bengang. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, untukmu ada simpanan padaku yang tidak saya perlihatkan kepada malaikat atau seorang pun dari makhlukku. Lalu ia bertanya, apakah itu? Jawab Tuhan, iaitu niatmu yang engkau selalu niat akan berbuat kebaikan. Saya tulis untukmu berlipat ganda 70 lipat ganda. Allah. Tu. Pahala dia ambil. Pahala dia, hasanatnya diambil orang yang dizalimi. Dia ingatkan dah tak ada pahala lagi, dah tak ada tempat lagi. Rupanya dulu dia selalu berniat untuk buat kebaikan, tapi tak terbuat, niat saja. Dapat Allah simpan. Malah Allah lipat gandakan pahala niat dia yang dia nak berbuat kebaikan. Seorang abid Bani Israel ketika berjalan melihat anak bukit, lalu ia ingin andaikan bukit itu menjadi tepung, maka akan memberi makan kepada Bani Israel yang sedang menderita kelaparan. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi di masa itu. Katakanlah kepada abid itu bahawa Allah berfirman, telah aku tetapkan bagimu pahala sekiranya bukit itu menjadi tepung dan kamu sedekahkan. Allah Akbar. Dia berangan kalau bukit tu jadi tepung, dia nak sedekah. Dia nak sedekahkan pada yang lapar, kepada yang miskin. Niat sampai ke tahap tu. Kita kena nak niat bukit tu sebagai biji emas untuk kita jadi kaya. Itu kita. Sahabat ni, kaum Bani Israel ni, abid ni, ahli ibadah. Dia nampak bukit tu, dia nak berangan, dia niatkan bukit tu menjadi tepung dan boleh memberi makanan kepada kaum Bani Israel yang sedang masa tu kelaparan. Juga ada riwayat akan dihadapkan pada hari kiamat seorang hamba, lalu ia melihat dalam suratan amalnya ada haji, ada umrah, jihad dan sedekah. Maka ia bertanya dalam hatinya, dari mana semua itu? Padahal saya tidak berbuat semua itu. Mungkin ini bukan suratan amalku. Maka Allah berfirman, bacalah itu suratan amalmu. Ketika kamu hidup dahulu sering berkata, Andaikan aku mempunyai harta, nescaya aku akan berhaji. Dan andaikan mempunyai harta, nescaya aku akan jihad. Dan semua itu, aku mengetahui bahawa niatmu itu sungguh-sungguh. Maka aku beri padamu pahala semua itu. Allah, tuan-tuan. Dia nak pergi haji tak mampu, nak pergi umrah tak mampu, nak berjihad pun tak mampu. Pasal tak ada harta. Tapi dia berangan nak dapat harta. Bila ada harta, dia ni berangan nak ke haji. Berangan dapat harta, niat ada harta, dapat
haji, dapat umrah, dapat berjihad. Rupanya Allah catat, Allah rekodkan niat tersebut walaupun hanya dalam hati saja. Maksudnya dia berangan nak ke Mekah, berangan nak berjihad, berangan nak bersedekah. Niat tu pahala dia dapat sama level kalau dia dapat harta tersebut. Abu Laid berkata, niat itu akan benar-benar jika terbukti ia tidak bakhil. Jika mempunyai sedikit umpama ia melihat seorang haji yang sedang kekurangan di tengah jalan. Lalu ia berkata, andaikan aku mempunyai harta nescaya akan haji. Tetapi kerana kini hanya mempunyai 2 dirham, maka saya berikan pada orang sebagai bantuan pada orang yang akan berhaji ini. Demikianlah pula jika ia melihat seorang yang berjihad kepada dalam kesusahan. Lalu ia berkata, andaikan aku mempunyai harta, tentu saya berjihad. Tetapi kerana kini belum mempunyai hanya beberapa dirham ini, maka saya bantukan kepada pejuang ini, atau kepada orang yang berhajat, atau orang yang miskin ini. Adapun bila ia bakhil terhadap apa yang ada padanya sehingga miskin ini, Allah mengetahui bahawa sekiranya mempunyai lebih banyak dari itu masih tetap bakhil, maka orang yang demikian tidak mendapat pahala dalam niatnya. Demikian pula sekiranya ia berkata, andaikan aku hafaz Al-Quran, nescaya saya baca di waktu siang malam. Maka bila ia membaca apa yang dihafalkan, sehingga Allah mengetahui bahawa sekiranya ia hafal semua Al-Quran, nescaya ia akan membacanya, maka Allah akan memberinya pahala orang yang hafal semua Al-Quran, meskipun ia tidak membacanya, sebab Allah telah mengetahui bahawa niatnya betul. Dengan Allah Ta'ala tak boleh tipu. Ya, Allah tahu sekerat jalan macam mana pun Allah tahu niatnya. Maksudnya dia nak ke Mekah, dia tak boleh. Contoh yang pertama tadi, nak ke Mekah tak mampu, ada 2 dirham. Disedekahkan pada orang yang nak ke Mekah tu. Dia dapat tak? Dia dapat juga pahala. Pahala macam mana? Pahala macam mana dia nak ke Mekah. Tu, ni diceritakan dalam kitab. Kemudian dia nak pergi jihad pun sama juga. Bantuan bagi orang haji satu, bantuan pada orang yang berjihad dalam kesusahan. Dia nak berjihad tak mampu, cuma ada 2 dirham. Dihantarnya duit tersebut kepada orang yang nak kesusahan dalam berjihad. Pahala sama dengan sahabat tersebut. Tapi kerana kini belum punya harta, hanya 2 dirham saja, maka saya bantu kepada pejuang ini, atau kepada orang yang berhajat, atau orang miskin ini. Adapun bila ia bakhil terhadap apa yang ada padanya, sehingga Allah mengetahui bahawa sekiranya ia mempunyai lebih banyak dari itu masih tetap bakhil, maka orang yang demikian tidak mendapat pahala dalam niatnya. Ni Allah cuba, ya. Untuk kadang-kadang kita tak boleh jadi kaya. Pasal apa? Kalau kaya lain cerita. Demikian pula sekiranya ia berkata, andaikan aku hafal Quran, saya aku baca waktu siang malam. Bila membaca apa yang dihafalkan, sehingga Allah mengetahui bahawa sekiranya ia hafal semua Al-Quran, nescaya ia akan membacanya, maka Allah akan memberi pahalanya hafal semua Al-Quran, meskipun ia tidak membaca, sebab Allah telah mengetahui bahawa niatnya itu amat betul. Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, niyatul mu'mini khairun min amalihi wa amalul munafik khairun min niyatihi wa kullun ya'malu ala niyatah. Ya. Maksudnya, sabda Nabi SAW, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya, dan amal seorang munafik lebih baik daripada niatnya. Masing-masing beramal menurut niatnya. Tu, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ada niat, amal belum buat lagi, tapi dia dah ada niat, lebih baik pada amal. Beza dengan amal seorang munafik.
lebih dari niatnya, dan masing-masing beramal menurut niatnya. Beza dengan amal seorang munafik, lebih pada bab niatnya. Muhammad bin Ali radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang suka pada seorang kerana Allah, kerana keadilan yang nampak padanya, padahal orang itu di dalam ilmu Allah dari ahli neraka, maka Allah akan suka kepadanya sebagaimana sekiranya ia cinta pada seorang ahli syurga. Siapa yang benci pada seorang kerana Allah disebabkan kerana kekejamannya yang nampak padanya, padahal ia dalam ilmu Allah ahli syurga, maka Allah akan memberi pahala padanya atau kebencian atas kebencian itu sebagaimana sekiranya membenci seorang ahli neraka. Tu tengok niat kita jugalah. Benci pada orang yang kita tahu buat maksiat kepada Allah Ta'ala, suka lawan Allah Ta'ala, kita dapat pahala? Dapat pahala. Allah telah menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam. Hai Musa, apakah engkau pernah beramal untukku? Jawab Musa, Tuhanku, saya telah sembahyang untukmu, sedekah, zikir untukmu, dan puasa untukmu. Firman Allah, sembahyang sebagai bukti bagimu, zikir sebagai nur penerangan bagimu. Amal apakah untukku? Maka amal apakah yang untukku? Nabi Musa bertanya, Tuhanku, tunjukkan kepadaku amal untuk yang untukmu. Firman Allah, hai Musa, apakah engkau telah cinta pada wali atau membenci, memusuhi musuhku? Maka dari itu Nabi Musa mengetahui bahawa amal yang utama ialah cinta kepada Allah dan yang membenci kerana Allah Ta'ala. Tu dah sembahyang, dah puasa, zikir, kemudian Allah tanya lagi amal yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala, iaitu cinta pada Allah dan benci pada orang yang benci Allah Ta'ala, benci kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat paras rupamu, tidak melihat hartamu, dan tidak melihat keadaanmu, tetapi Allah melihat amal dalam hatimu. Dia tak tengok amalan kita, dia tak tengok rupa kita, dia tak tengok keadaan kita. Allah melihat amal dan hati kita, niat tu macam mana. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang mencari keredaan Allah dengan memurkakan orang, maka Allah akan reda padanya. Allah meredakan orang-orang kepadanya. Dan siapa yang beri keredaan orang-orang dengan memurkakan Allah, maka Allah akan murka padanya dan akan memurkakan orang-orang itu padanya. Ingat ni amaran daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Kata Nabi SAW, siapa yang mencari keredaan Allah dengan memurkakan orang, maka Allah reda padanya. Pasal Allah, orang murka kita, benci kita. Pasal apa? Kita nak tegakkan Islam, kita nak tegakkan hukum Islam, kita nak tegakkan hukum Allah. Allah sayang kita, tapi memurkakan manusia yang lain, memurkakan makhluk yang lain. Pasal apa? Makhluk tersebut nak meraihkan yang benci dengan Allah, nak meraihkan yang maksiat dengan Allah Ta'ala. Dia pula murka. Jangan bimbang, itu manusia saja yang murka, bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang murka. Cari jalan apa kita buat, Allah redakan kepada kita, maka Allah reda pada kita, maka Allah meredakan orang-orang kepadanya. Bila Allah reda, tuan, hampir semuanya kasihkan kita. Bila Allah reda, semua makhluk akan reda dengan kita. Pasal apa? Kita tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecuali siapa yang mencari keredaan orang-orang, ataupun makhluk kerana nak mencari keredaan makhluk, bukan kerana Allah Ta'ala, ia memurkakan Allah
maka Allah akan murka padanya dan memurkakan pada orang-orang yang sekelilingnya. Ni benci manusia. Kenapa? Terkejar-kejar dengan nak memerintah, terkejar-kejar dengan bab kuasa, ya, sampai lupa Allah Ta'ala, lupa makhluk yang sedang susah, lupa makhluk yang sedang mencari keredaan Allah Ta'ala, ya, dengan yang ada dengan peringatan Allah Ta'ala ni, lupa ni. Pasal apa? Nak terkejar-kejar dengan keredaan manusia. Akhirnya Allah murka, datang balik COVID, bertambah lagi penyakit, bertambah lagi. Hari ini 6 orang mati, lagi 6 orang. Tu contoh, tuan-tuan, janganlah mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Al-Amasi dari Abu Amru Al-Syaibani dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu berkata, seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, berikan kepadaku kenderaan untuk ikut jihad. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, pergilah kepada fulan, maka ia akan beri padamu. Maka ia pergi dan diberinya 1 unta. Maka kembali memberitahu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka ia mendapat pahala sama dengan orang yang mengerjakannya. Atau yang menunjukkan jalan kebaikan itu sama dengan yang mengerjakannya. Allah, dia tak pergi perang, tapi dia bagi unta dia, dia bagi kenderaan dia. Sama tak pahalanya? Nabi kata sama pahala. Pasal apa? Dia mencari keredaan Allah Subhanahu. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu berkata, seorang peminta-minta datang, maka ia meminta. Orang-orang semuanya senyap. Kemudian ada seorang memberi, lalu diikuti yang lainnya. Maka Nabi SAW bersabda, saya memberi contoh amal kebaikan, lalu ditiru ataupun diikuti orang, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mencontoh padanya tanpa mengurangi pahala orang-orang itu sedikit pun. Siapa yang memberi contoh amal kejahatan lalu diikuti orang, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mencontohi perbuatan itu tanpa mengurangi dari dosa orang-orang yang mencontoh itu sedikit pun. Kita bagi teladan pada yang baik, akhirnya orang follow kita bab yang terbaik, ya. Contohnya tutup aurat, akhirnya semua follow tutup aurat. Alhamdulillah, akhirnya dia dapat pahala sebanyak-banyaknya sebagaimana orang yang mengikutinya. Kalau buat yang maksiat, dedah aurat, ada orang follow pula, ikut juga di dedah aurat, sama juga dia punya dosa yang didapat. Ikut bahagian masing-masing ataupun berganda-ganda pula dia dapat. Pasal apa? Yang mengikuti, yang like, yang follow, yang ikut contoh yang ditunjukkan, kita dapat share, kita dapat balanya, insya-Allah. Amin Ad-Dari radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, 5 macam siapa yang membawa itu pada hari kiamat tidak akan tertolak untuk masuk syurga. Ya. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Allah dan untuk Rasulullah dan untuk kitab Allah dan bagi pemimpin kaum muslimin dan umumnya mereka, yakni mengajak orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasulullah dan kitab Allah. Dan ini tugas pemimpin kaum muslimin dan umumnya mereka. Di lain riwayat, sesungguhnya tegaknya agama itu dengan nasihat. Ditanya, untuk siapa ya Rasulullah? Sabda Nabi SAW, kerana Allah dan Rasulullah dan kitab Allah dan semua kaum muslimin. Ni dipesankan oleh Rasulullah SAW, nasihat yang penting, iaitu 5 macam siapa yang membawa itu pada hari kiamat tidak akan tertolak untuk masuk surga. Memang akan masuk surga, dia tak akan tertolak, dia akan ditolak masuk ke dalam surga. Nasihat, ya, apa dia? Bab 1, yang pertama, nasihat untuk Allah.
Ya, maksudnya nasihat tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua untuk Rasulullah. Ya, niat untuk bab Rasulullah, bab Allah. Yang ketiga untuk kitab Allah. Dan yang keempat untuk pemimpin kaum muslimin. Dan umumnya mereka yakni mengajak orang-orang yang beriman, ya, untuk beriman dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kitab Allah. Dan ini tugas pemimpin kaum muslimin. Ni pemimpin yang sepatutnya kita pilih, pemimpin yang kita sepatutnya hidup. Kita dah ada ulama di atas, ikut saja. Pasal apa? Bukan lari pada Rasulullah, bukan lari daripada Allah, ya, bukan lari pada kitab Allah. Semuanya follow, semuanya ikut. Umumnya mereka ni, di lain riwayat, sesungguhnya tegaknya agama itu dengan nasihat. Bukan berperang, bukan tegaknya agama yang cantik ialah bab nasihat. Ditanya, untuk siapa ya Rasulullah? Sabda Nabi SAW, bila pemimpin yang hebat, dia adalah kerana Allah dan Rasulullah dan kitab Allah. Dan semua untuk kaum muslimin yang takut Allah, taat Rasulullah. Abu Lais berkata, nasihat kerana Allah iaitu beriman pada Allah dan mengajak orang-orang supaya beriman, serta ingin semoga semua orang beriman dan percaya. Itu, ya, nasihat kerana Allah iaitu beriman pada Allah dan mengajak orang-orang supaya beriman, serta ingin semoga semua orang beriman dan percaya. Nasihat untuk Rasulullah iaitu membenarkan semua ajarannya dan mengikuti sunnahnya, dan mengajak orang-orang untuk mengikuti sunnatul Rasulullah SAW. Adapun nasihat pada kitab Allah iaitu mempelajarinya, mengamalkannya dan mengajarkannya pada orang-orang supaya mereka dapat melaksanakan semua yang terkandung di dalamnya. Nasihat pada pemimpin kaum muslimin mengikuti benar ajaran mereka dan melakukan amal makruf nahi mungkar. Jangan menentang pada mereka. Nasihat untuk semua orang Islam iaitu suka bagi mereka apa yang suka untuk dirimu sendiri, membenci terhadap mereka apa yang membenci bagi dirimu sendiri. Selalu bergaul dengan mereka dengan kasih sayang. Abu Lais berkata, berapa banyak orang yang tidur ditulis baginya pahala orang yang sembahyang malam, dan berapa banyak orang yang bangun ditulis sebagai orang yang tidur, iaitu jika seorang biasa bangun malam berwuduk dan sembahyang hingga terbit fajar, tiba-tiba pada suatu malam tertidur sehingga pagi, maka ia bangun dengan hati yang sedih, menyesal dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang itu ditulis sebagaimana orang yang bangun malam kerana niatnya. Adapun bila ia tidak biasa bangun sembahyang malam, tiba-tiba ia bangun dan menyangka sudah subuh, maka ia segera wuduk dan masuk ke masjid. Tiba-tiba nyata baginya belum subuh. Lalu ia berkata dalam hatinya, andaikan saya tahu masih belum subuh, tidak akan bangun dari tempat tidurku. Maka orang ini ditulis dari golongan orang-orang yang tidur meskipun ia bangun. Ini bergantung pada niatnya sendiri. Ya, niat dia nak bangun malam tapi tak kesampaian, tertidur dia. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahala dapat? Dapat pahala. Dan niat ni benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak menyesal. Dia menyesal pasal apa? Tak dapat bangun. Sedih dia tak bangun tahajud. Sedih dia tak bangun malam. Sedih dia tak qiyamul lail. Sesal dalam hati. Berbeza orang yang terbangun waktu malam, disangkanya subuh. Sampai masjid, tengok belum masuk lagi subuh. Sesal tak sudah dia. Akhirnya kalau tahu, dia tidur balik. Tu silap besar. Pasal apa? Itulah dipanggil golongan orang-orang yang tidur meskipun bangun. Menyesal dia. Tu silap. Ya? Silap kenyataan dia.
Dia ni nak yang terbaik di dunia saja. Takat tukut habis bab niat, ya, amal bergantung kepada niat. Kita sambung malam besok ataupun subuh besok bab ujub, iaitu takbur dengan amal sendiri. InsyaAllah mana yang baik, terbaik terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbid imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa akhliha wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abuluka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man ibadi wa ya hamda ya difa'al bala ya Allah wa ya dafi'il rahman wa ya dafi'al bala ya rahim ya dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mutalifah wasyada'ida wa mihan ma zahara minha wa ma batana fi barina hadza hasatahu dan muslimin amani matasya qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Takhasanna biz jabaru wa tasamna balakun allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samiu alim. Bismillah ala nafsi wa dini. Bismillah ala li wa mali. Bismillah ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin mari wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati hadhihi harifah antum alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.